Yo, what's up? You on spec, guys. Yo, what's up guys? Welcome back to Pierre on the Vlog. And seperti biasa, kali ni kita kembali lagi dengan kita punya cerita-cerita hantu yang menyeramkan daripada mak aku, guys. So, first korang dah dengar cerita batu misteri dan dengkuran misteri yang nak ikut mak aku balik. Yang kedua, kisah misteri yang menakutkan, mana bapa aku yang tak percaya sangat benda ni diganggu oleh sosok yang menakutkan lah. Ya. Kat kawasan istana ni, kalau melibat istana, takutlah. agak Mengerikan lah untuk kan. untuk rakyat biasalah kalau. Okay guys, kita sambung untuk kita punya next video. Kita dengar apa cerita yang mak aku nak share kali ni. Okey, kali ni cerita ni pun berlaku di antara kami berdua lah. Abah, my husband dengan I lah. Sebab I syuting dekat Perlis. Ini berkisahkan hotel ke homestay ke apa? Ini chalet. Chalet, okey. Chalet, okey. Dia sebab memandangkan I tak nak duduk dekat hotel. Sebab hotel yang I duduk dekat Perlis tu, dia dah pernah kacau I. Oh. Hotel ni pun ada kisah misteri juga. Ada kisah misteri juga. Okay. Hotel tu, hotel yang sangat terkenal di Perlis. Cerita sikit pasal hotel tu sebelum kita start cerita. Hotel tu masa saya buat filem Embun. Dia sudah datang kepada saya. Tak tahulah, Mami ni benda-benda macam ni cukup macam dia tahu je cari I tau. So I tak boleh tidur masa I syuting Bond. Sebab dia itu budak. I boleh rasa tau. Dia berlari kulu kiri dia. Dia macam bahasa-bahasa dia. Hotel ni dekat town ke? Dekat town. Perlis kan, macam tu lah, dekat town dia lah. So saya cakap dekat kawan saya tak nak hotel tu sebab saya dah pernah berlaku dengan I. Sebab I tak tahu bilik yang mana, I dah lupa. So lepas tu you tidur sendiri? Tidur dengan Umi Aida. Datin Umi Aida, okey. So apabila saya I dengan Umi, so jadinya bila kita pindah tu, apabila kita balik daripada syuting, kita tengok bilik kita dah terbuka. Itu pun misteri. Sebab apa? Pergi tanya dekat orang yang hotel tu, penjaga hotel kan. Dia kata tak mungkin bilik terbuka sebab apa? Hotel yang mahal ni, bila kita tolak pintu dia akan tertutup sendiri. Dia impossible dia buka. Ini macam terbuka. Dia macam welcome home. Gitu. So tapi I dengan Umi kita check apa benda yang tak ada apa benda hilang. Lepas tu bila kita cakap dengan guard dekat situ, dia kata ada satu bilik yang ada masalah. Sebab itu saya nampak bilik tu ada surah Yasin. Jadi mungkin kita ramai bila kita syuting terpaksa bagi juga. Terpaksa dia orang bagi bilik tu. Nasib dia tak baik you dapat. Nasib tak baik lah. So itu saya tak nak duduk situ. So bila syuting lagi, saya minta penerbit ni, I kata I tak nak duduk kat hotel tu, walaupun ada free breakfast lah, whatever. Saya nak duduk chalet ke apa-apa. Dia sudah carikan saya satu chalet yang agak jauh jugalah di Kuala Perlis. So chalet ni agak masuk dalam sikit. Tapi cantik, memang cantik. You masuk satu kawasan, you rasa masa satu kawasan lain. Memang cantik. Dia okey, ada chalet ni pun bila I masuk, dia macam ni tau. Sepatutnya chalet yang I nak duduk tu, katalah nombor dia gini-gini, tempat tu dia ada masalah lighting pula. Dia ada masalah teknikal lah. Lampu dia rosak, wiring apa. So dia sudah bagi saya ada 2 je bilik yang saya boleh duduk. Dia sebenarnya bilik semua kosong tempat tu. Tapi yang company ni uruskan untuk I satu bilik. Tapi untuk yang dia bagi I duduk tu 2 bilik. Bilik lain saya tak tahu kenapa. Dia ada 2 bilik kosong lah yang you boleh duduk. Salah satu tak tahu mana satu. Yang mana satu. Yang lain semua tak boleh lagi. Tak boleh. Mungkin ada customer ke, ada orang kita ke, tak tahu. Tapi sebab saya ni disponsor. Jadi saya tak boleh nak pilih sangat lah. Tapi yang lain tu sebab dia untuk guest tau, untuk guest yang macam nak pergi tengok anak dia, sebab dia ada college kat situ. So I pun sudah yang satu tu sudah tak ada current. Terpaksa lah ambil satu lagi. Bila ambil satu lagi ni, lah, dia dekat dengan dia ada pantai. Bukan pantai, syok lah. Abah syok lah. Tapi malam yang mula-mula kita tidur tu pun, Abah dah kena tindih dah. Okey. Dia kena tindih dah, rasa lain. Dah ada hint lah. Ada hint lah, dia kena tindih tau.
Dia bilik tu nombor 2 kalau tak silap Dia dekat dengan tempat guard pun tak jauh. Okey, lepas tu abah dia kena tindih. So I pula tak boleh tidur. Tak apalah, I nak pergi syuting besok. Sebab I rasa macam diperhatikan. Dan bilik yang you duduk. Lepas tu I memang tak boleh tidur. Tapi tak ada nampak penampakan apa-apa lah. Cuma tak rasa ada. tak selesa. Tak ada. Kita tak selesa. Okey, tapi tak apalah, I pergi syuting. Lepas tu abah dia start, dia bawa dia punya telefon tu memang agama lah, surah Yasin, surah apa, dia baca non-stop Al-Quran lah. Tak ada apa gangguan. So kita pun duduk situ lama sebab I syuting ni episod. So tapi I memang tiap-tiap hari tak boleh tidur. Tapi yang membuatkan mami berani sebab abah ada. Tapi you dah rasa memang bilik tu sense tu bilik tu bermasalah. Memang I sangat takut. Nak tidur memang takut. Padahal pun nak takut dah duduk berbelah-belah hari kat situ. Tapi I masih. Tapi duduk juga. Tapi yang peliknya, dia tak ada berlaku apa-apa. Okey, yang peliknya bila kita keluar daripada itu jumpa lalu kat guard tu, guard kan housekeeping katanya, Cik Khatijah macam mana tidur semalam? Okey. Tiap-tiap hari macam mana tidur semalam? Okey, I pun okey gitu. Tapi yang pelik tu, mami rasa dekat tempat tidur I ada satu nenek tua. I rasa You punya insting I. Dia tengah mencangkung tengok I. Tapi I tak mau fikir pasal tu. Sebab I tak nak dia yang menjadi peliknya, I ni antara macam bilik tu. Dia macam dah rasa seronok dengan bilik tu. Walaupun I rasa tak boleh tidur, tapi dia buat I segar. Lepas tu abah pun tapi yang I tahu bilik tu bermasalah adalah apabila mami bila tak ada syuting, I pancing ikan. Kita jom lagi kita sewa pancing ikan puyuh. So orang tu pernah cakap kan, kalau nak halau benda-benda mistik kat dalam rumah, you beli ikan puyuh. Tapi time tu you tak terfikir pun. I tak terfikir pun benda tu. Sebab apa, ikan puyuh tu kita dapat, I ingat nak bawa balik ke KL lah. Atau kakak I nak. Okey, I simpan dalam satu bekas ni, ikan puyuh ni. Okey, dia start daripada situ. Start daripada situ, tak tahu what happen dekat dalam bilik tu, lampu semua meletup. Yo. Lampu meletup, ikan puyuh pun mati. Itu memang kelakar. Ikan puyuh mati. Nenek you macam mana? I takutlah. Bilik I flush sendiri banyak kali. Serius. I sampai kalau nak pergi bilik I dengar ni. Bilik I flush ni sebelum tu okey, sebelum tu cool. Chill baby, dia kata kau bawa ikan puyuh buat apa? Ini melampau. Kau bawa ikan puyuh buat apa kan? Lepas tu ada rasa bahang dia. Maknanya I tak boleh lama. Tapi dia dah marah. Dia dah marah. Sebab pasal ikan puyuh. Mula-mula dia macam okey. Mula-mula dia okey tau. Kita rasa macam orang tengok kita. Tapi tak peduli sangat lah. Tapi bila start daripada ikan puyuh, lampu meletup, sampaikan diorang kena tukar lampu lain. Lepas tu bilik air dah banyak kali flash sendiri. Yang lepas tu I pun kalau nak pergi bilik air malam memang I tak beranilah, kecuali kalau abah teman. Okey. Lepas tu abah pun dah rasa lain macam. So kita pun nasib benda ni berlaku, kita towards kita nak balik dah. Macam dah habis shoot. So belah-belah hari kita lama kat sana tau. So okey, saya ni pula jumpa dengan tukang kebun ni. Dia ni dia ni jual belacan. So saya kata okey, apa lupa nama dah. Saya kata saya nak order belacan. Okey, tak apa jumpa kat dia. Okey, nanti jumpalah dengan dia. Dia kata kita ambil belacan dengan dia. So masa tu dah nak balik dah. Okey, pack semua barang-barang. Dah balik. Tapi masa yang kejadian bilik tu, you still duduk situ juga? Still duduk situ. Sebab mungkin mami berani sebab abah ada lah. Kalau seorang memang tak berani lah. Tapi I dah rasa macam cuak lah. Bayangkan ada kita off 2-3 hari, kita balik KL, kita bilik yang sama juga. Kita bagi bilik tu juga. Bagi bilik tu juga. Sebab bilik yang lain memang tak ada, dia tak bagi. Dia tak bagi bilik lain sebab dia tengok I serasi dengan bilik tu. Sebab dia rasa macam dia kata I suka bilik pasal ni. Tak ada komplain. I tak pernah komplain. Pasal dia tanya I, how tidur macam mana? Okey, semua okey, dia kata. So ini sambungan cerita daripada Cik Mat tadi.
Cik Mat lah, I panggil Mat lah, tak ingat nama Mat apa, I lupa lah. Tapi dia jual belacan, apa nak balik semua ni. So dia kata, Cik Khatijah, you all ni berani betul lah. I kata, kenapa? You dah kenapa? Tahu, I cakap, kenapa? You tahu tak bilik tu, apa sejarah bilik tu? 02 tu. Cakap tak tu sebab dia ni adalah orang yang mula-mula buka, dia dah kerja. Mula-mula buka chalet ni, dia dah bekerja di situ. Dia tukang kebun. Dia kata, saya nak bagi tahu sejarah bilik ni, memandangkan sebab you nak balik dah. I macam dengan my husband, apa dia sejarah apa? Dia kata macam ni, siapa pun tak berani tidur kat bilik tu. Dia kata pernahlah dulu Cik Ta lah, dulu kalau dia orang syuting Perlis kadang-kadang semua dia orang lari daripada bilik itu. Dan dia ada satu askar, dia kata duduk bilik itu anak dia histeria. Saya pelik macam mana you boleh tahan sampai habis syuting berpuluh hari. I cakap, I pun menung. I cakap ada juga gangguan sikit-sikit, tapi saya pelik macam mana you boleh tahan. Dia kata sebab orang macam ada satu askar punya family ni, dia kata dengan anak dia, dia masuk pagi, dia orang ni dia tak adalah kira call time sangat nak masuk ke 12 ke apa. Dia masuk ni, dia kata pagi ni dia masuk dekat nak petang dia belah dah. Dia kata I tak boleh tahan sebab anak I histeria, anak I nampak orang tua tengah tengok dia rupanya seperti mana yang seperti mana yang mami nampak. Lepas tu cakap, kenapa dengan bilik tu? Okey, ni sejarah bilik ni. Dia kata apabila kami buka penempatan ni, chalet ni, dia kata you bayangkan kita dah pasang aircon apa semua, semua kita pasang, cumanya karen tak masuk lagi. Karen memang kita tak masuk lagi sebab dia orang kena minta dengan TNB apa semua, memang tak ada karen lagi. Tapi bilik yang Cik Khatijah duduk tu dah function dah. Allah. Tengok dulu rumah. Tak tahu daripada sumber mana dia boleh ada elektrik. Sampai kan dia kata dia pasang sendiri lampu, aircon dia dah ada sendiri, dan bilik tu saja ada. Sampai kan dia kata memang dia selut kita orang. I cakap, I pun tak tahu kenapa. I cakap, I tak tahu. Alhamdulillah lah. Baik. Dia tak ngamuk betul masa yang you bawa ikan puyuh. Dia tak mengamuk. Dia cakap bagi tahu je. Dia marah, cuma dia letup ke lampu. So dia flush air tu, air dia. Itu time tu berapa hari lagi nak balik? Dalam 4-5 hari nak balik lah. Sebab jadi I macam takut. Sebelum tu tak ada bunyi lampu flash sendiri, lampu okey, bawa ikan puyuh. Ikan puyuh sejarah dalam hidup saya memang betul. Ikan puyuh memang diorang betul lah, diorang kata. Orang tua cakap. Sebab orang tua-tua ni, diorang ni dah buat kajian. Betul lah diorang kata ikan puyuh ni dia akan berlawan dengan jin ke apa ke. Energi negatif yang dia tak suka. So dia lawan, dia sampai tahap dia pun boleh mati. Memang mati kan puyuh tu, melompat. Matilah dia kalau dia dah tersadai daripada malam sampai ke siang kat luar kan. Dia melompat kan, mati ya. Lampu pun meletup banyak jugalah. Dekat depan tu dia ada 2 lampu macam tu, lampu bilik air. Lepas tu minta dia tukar tak? Minta dia orang tukar lah. Dia tapi rupanya bilik tu pun housekeeping dia tak akan kemas. Dia kalau kemas semua orang akan datang tolong. Dia takkan pergi seorang. Walaupun siang. You boleh tidur situ. Patutlah setiap kali I pergi syuting, dia kata angkat tangan. Cik Khatijah, cakap ya. Macam mana tidur semalam? Saya macam okey. tak pernah seenak ini. I macam okey. Dia macam muskil. Yang paling dia orang ni macam muka curiga je tengok I. Macam bila I lalu ke dekat yang guard tu, okey, semua okey. Tak pernah komplain apa-apa. Dia pelik lah. So I cakap, you tahan. I cakap mungkin tak tahulah, wallahualam, Allah yang selamatkan kita sebenarnya kan. Tapi gangguan dia gitu. Tapi bila dengar tu center dia adalah tempat tu, jadi kita memang lepas tu balik tu menung kejap lah. Tapi nak takut pun dah balik dah. Dah balik dah. Belah-belah hari pun kat dah, situ. So jadi tak ada masalah lah. Tapi ada rasa masih rindu lagi ni bilik. Bilik tu, itu I cakap, dia benda macam ni tau. Dia akan buat dua je. You tak terpesona.
Tak maksudnya saya sampai sayang bilik tu. Dia macam I nak balik tu macam I urut boleh juga. Tiang dia I balik dulu. I pun berkata kenapa aku buat benda ni? Kita fikir macam sayang ni bilik ni. Dia rasa satu macam Tanda terima syahdu. kasih. Kita macam urut tiang dia ke tiang. Dia macam chalet kan, ada tangga tiang. Urut macam terima kasih. Jadi kita rasa macam ada attach tau dengan bilik tu. Tapi itulah sampai dia orang kata kalau apa-apa boleh tukar bilik lain. Yang ada lagi satu. Tapi I tak nak sebab bilik lagi satu tu dia dah repair, dia kata. Dia orang ada offer sebelum tu. Ya, kalau tapi you tak, tak nak. I tak nak. Dan tak sebab tahu kenapa ya. dia kata pasal masa yang lampu tu meletup lah, jomlah pindah bilik yang lagi satu yang dulu. Cakap tak apalah, ada sayang bilik ni, nanti you dah tak Padahal you repair. dah dengar bunyi flash semua apa. Ya. Tapi sebab dia dah membuat kat rasa selesa. Sebab alhamdulillah lah dia memang tak ada menjelma lah kan. Tapi macam itulah kaedahnya yang. Tapi tempat tu nak pergi pun agak scary jugalah. Dia lalu terowong macam tu. Tapi itulah pengalamannya syuting, orang kata macam-macam. So itu dia guys, pengalaman seram daripada Puan Kata Jantan. Memang seronok nak dengar. Banyak macam-macam cerita, daripada batu misteri, dengkuran misteri, kepada last kali cerita pasal nenek sebongkok 3 yang macam Ikan puyuh bergaduh berlawan. dengan ikan puyuh ni. Itu memang satu pengalaman yang seronok. Mami, thank you for sharing you punya pengalaman. Kalau insyaAllah next, kalau kita ada pengalaman nanti kita akan share lagi. Kita akan share lagi insyaAllah. Sebab kalau syuting dia akan berlaku. Pergi hotel, tengoklah insyaAllah. So kepada korang yang dah tengok pada awal sampai habis, kami ucapkan jutaan terima kasih. Kami doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Dan korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool. Guys, korang semua memang awesome. Awesome.